Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, daripada keistimewaan yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah khatamul anbiya wal mursalin, yakni penyudah nabi-nabi dan rasul-rasul. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Suratul Ahzab ayat 40. Artinya, Muhammad itu bukan sekali-kali bapa kepada seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul dan penutup Nabi-Nabi, yakni khataman nabiyyin. Ayat ini pada awalnya diturunkan kerana ramai kalangan yang meletakkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Muhammad, padahal dia bukan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bagi menegaskan bahawa anak angkat tidak boleh dibinkan dengan ayah angkat dia. Mesti dibinkan dengan ayahnya yang asal. Tak kira sama ada ayah itu Islam ataupun ayah itu bukan Islam. Macam Umar bin Khattab, ayah dia bukan Islam, Khattab. Ikrimah bin Abu Jahal, ayah dia Abu Jahal, dia Islam, sahabat Nabi. Cuma orang Melayu je. Bila ada orang masuk Islam, bin Abdullah, ambil di mana tak tahu. Tak tahu ambil di mana. Di mana asalnya ialah dibinkan kepada ayah dia, sahabat Nabi Ikrimah bin Abu Jahal. Tak diubah Ikrimah bin Abdullah. Tapi orang kita je. Ambil di mana tak tahu asal usul dia. Reka sendiri aku. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat menegahkan Zaid bin Harithah, bukan bin Muhammad, bukan ayah kepada salah seorang lelaki di kalangan kamu, yang bukannya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad juga adalah khataman nabiyyin, penutup nabi-nabi. Maknanya tidak ada lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tamatkan kerasulan dan tamatkan kenabian. Adapun yang diriwayatkan, riwayat yang sahih, Nabi Isa alaihi salam diturunkan di akhir zaman. Itu diturunkan, dia dilantik sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Isa alaihi salam datang ke bumi, Nabi Isa melaksanakan Quran, tidak lagi beramal kitab Injil. Kerana Quran menasahkan kitab-kitab yang dahulu daripadanya. Nabi-nabi yang dahulu daripadanya, kalau hidup, dihidupkan, wajib beramal dengan Quran, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita orang Islam duduk pakai undang-undang rekaan manusia? Bagaimana? Letak di mana? Dipakai undang-undang manusia reka. Disebut dalam hadis, sekiranya Musa alaihi salam masa hidup, nasai Musa wajib beramal dengan syariat aku. Ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali
Wa mathalul anbiya'i kamathali rajulin bana bunyanan fa'ahsanahu wa jammalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawaya faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinatu fa ana tilka al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Rawahu Syaikhan, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, bandingan di antara aku dan nabi-nabi, semua nabi-nabi, seperti seorang yang membina rumah, lalu dia membina dengan baik dan mengindahkannya. Malaikat pada tempat sekeping batu bata yang ada di salah satu penjuru. Lalu orang ramai mengelilingi rumah itu dan kagum melihatnya. Lalu mereka berkata, mengapa tidak diletakkan batu bata ini? Maka akulah seperti batu bata itu dan aku penyudah nabi-nabi. Ayat ini menyatakan hubungan Nabi SAW dengan nabi-nabi di zaman dahulu. Semua nabi-nabi adalah menganut agama Islam. Tidak ada nabi yang menganut Yahudi, Kristian dan sebagainya. Islam adalah agama Allah sejak Nabi Adam AS sehingga hari kiamat. Agama di bumi dan di langit, satu-satunya agama ialah Islam. Tak ada agama yang diiktiraf oleh Allah melainkan Islam saja. Maka semua nabi-nabi adalah menganut Islam. Hubungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi zaman dahulu seperti batu-batu bata dalam sebuah bangunan, iaitulah bangunan Islam. Seorang yang menyusun batu bata hampir nak siap bangunan itu, tinggal satu lagi yang tak diletak, kosong. Alangkah baiknya kalau disempurnakan bangunan itu. Maka kata Nabi SAW, akulah satu batu bata yang masih tinggal. Aku adalah penutup nabi-nabi. Bermakna tidak ada rasul, tidak ada lagi rasul dan nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufru wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala aqibi wa ana al-aqibu wal-aqibu laysa ba'dahu nabi. Muttafaqun alaih. Artinya, akulah Muhammad, akulah Ahmad. Akulah yang menghapuskan, yang dihapuskan dengan aku akan kekufuran. Akulah yang menghimpunkan manusia berkumpul di belakangku. Dan akulah yang akan datang kemudian. Dan yang datang kemudian tiada nabi selepas daripadanya. Ayat ini menyatakan nama yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah SAW, iaitulah Muhammad ataupun Ahmad. Dua-dua ni ialah nama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad orang yang dipuji, Ahmad orang yang terpuji, yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh nabi-nabi sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahawa syariat Nabi Muhammad SAW mengalahkan kekufuran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama, iaitu agama Islam. Satu agama saja, agama nabi-nabi. Islam diutuskan membawa ajarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan, memenangkan Islam,
mengatasi segala agama-agama dan ajaran-ajaran yang lain. Islam mesti dibenarkan. Allah Ta'ala mewajibkan orang Islam menegakkan agama dia. Jangan merendahkan agama dia. Islam mesti ditinggikan, mengatasi segala agama yang lain. Allah Ta'ala mewajibkan kita orang Islam menegakkan agama kita. Ingat, kalau kita tak tegakkan agama, Allah Ta'ala tegakkan. Kita berdosa. Kita berdosa. Islam tetap tegak. Tetap dimuliakan. Kita mesti tegak berdiri bersama dengan Islam. Kalau kita tak ikut Islam, rebuh kita. Jatuh. Jatuh ke mana? Di dunia. Hina. Dalam neraka pula. Di hari akhirat. Di mana ajaran Muhammad SAW menghapuskan ajaran sebelum daripadanya. Agama yang lain. Sesungguhnya wajib beriktikad bahawa sesiapa yang mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW adalah bohong dan palsu. Seperti dinyatakan oleh sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Akhrajahu Muslim. Artinya, sesungguhnya akan ada di kalangan umatku 30 orang pembohong, kesemuanya mengaku jadi Nabi. Sesungguhnya akulah penyudah Nabi-Nabi. Maknanya akan zahir di kalangan umat aku orang-orang yang mengaku jadi Nabi. Semua ni pembohong, 30 orang. Nak sampai ke hari kiamat, jumlahnya 30. Semuanya pembohong. Barang siapa yang ikut Nabi-Nabi ini, jadi kafir. Keluar daripada agama Islam. Ditolak oleh Allah. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesiapa yang berpegang, yang mencari, yang menuntut lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di hari akhirat. Walaupun anda macam mana sekalipun, kalau mengaku jadi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW, bohong jawab dia, kafir jawab dia. Orang yang ikut dia jadi kafir juga walaupun semayang, walaupun puasa, walaupun pergi haji ke Mekah, ikut Nabi lain. Muhammad pun ikut juga, Nabi lain ikut juga. Jadi kafir juga jawabnya. Oleh kerana itulah, selepas Nabi SAW wafat, meninggal dunia, menyebabkan beberapa pemimpin kabilah murtad, keluar daripada agama Islam. Bukan sekadar keluar daripada Islam, mengaku jadi Nabi. Di antaranya Musailamatul Kadzab, Tulaihah Al-Ansi, Sijah, dan beberapa orang lagi. Dengar je Nabi wafat, mati, mengaku jadi Nabi. Dan berpuluh-puluh ribu pengikut yang mengikut dia. Mengangkat senjata dan disokong oleh kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Tujuannya ialah untuk menjatuhkan Islam. Nak menjatuhkan Islam ini. Menyebabkan para sahabat yang sedih bila dengar Nabi sudah wafat, Nabi sudah mati, dalam keadaan kebingungan. Sedih Nabi mati lagi, dalam masa yang sama Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang murtad, keluar daripada agama Islam. Sayyidina Umar bangkit menghunuskan pedang. Barang siapa yang kata Rasulullah mati, aku pancung leher dia. Rasulullah tidak mati, dia pengsan saja. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam pengsan ketika bermunajat di Gunung Tur Saina. Tak tahu nak buat apa. Dalam sedih, dalam kebingungan. Di saat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke masjid.
dan menyampaikan ucapan. Suruh Sayyidina Umar duduk. Sayyidina Umar tak berdalil bakal terus menyampaikan ucapan. Ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wahai semua yang hadir, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Sudah mati Muhammad. Siapa menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak mati sekali-kali. Dan tiadalah Muhammad malaikat dia seorang rasul. Telah berlalu sebelum daripadanya rasul-rasul yang lain yang sudah mati sebelum daripadanya. Maka Muhammad macam rasul-rasul zaman dahulu juga, tiba ajalnya, matilah dia. Adakah sekiranya Muhammad mati ataupun dia dibunuh di medan perang, maka tumit kamu berpusing? Maknanya keluar daripada agama Islam, berpaling tadah, sama ada meninggalkan Islam ikut agama lain, atau ikut nabi-nabi yang bohong, nabi-nabi yang mengarut, yang menyesatkan. Barang siapa yang tumitnya berpusing, berpaling daripada Islam, dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Allah tu Maha berkuasa. Tidak ada siapa yang boleh menjatuhkan Allah, yang boleh menumbangkan kerajaan Allah, yang boleh menentang kekuasaannya. Dan Allah membalas sesiapa yang bersyukur di atas nikmatnya. Nikmat yang paling besar ialah nikmat agama Islam. Barang siapa yang bersyukur di atas nikmat Islam, berpegang dengan Islam, hidup dan mati dengan Islam, tak tunduk kepada yang lain daripada Islam, dia dipelihara oleh Allah, mendapat rahmat daripada Allah, pahala yang sangat besar di dunia dan di hari akhirat. Barang siapa yang lari daripada Islam, Islam tidak boleh dipadamkan sekali-kali. Dan akhirnya Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, menjadi ketua negara, ketua kerajaan. Selepas matinya Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Abu Bakar menubuhkan bala tentera untuk menyerang kabilah-kabilah yang murtad. Akhirnya semua kabilah yang murtad dijatuhkan. Nabi-nabi yang murtad sama ada dibunuh, Musailamah Kadzdzab, ataupun bertaubat semula, balik pada Islam. Balik pada Islam, masuk Islam semula dan bertaubat kepada Allah. Dan selepas itu Allah Ta'ala menjatuhkan dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Parsi dan Rom jatuh. Dua-dua jatuh kuasa besar dunia. Madinah tu kecil je, lebih kecil daripada kawasan perbandaran Kuala Terengganu. Diselamatkan oleh Allah, dan dua kuasa besar dunia jatuh dan tumbang. Dan Allah Ta'ala memelihara agama Islam sehingga hari ini. Sama ada dalam keadaan adanya kerajaan Islam, ataupun kerajaan Islam dijatuhkan, agama Islam tak boleh dimatikan. Dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Walaupun di sana ada nabi-nabi bohong, sama ada orang tu mengaku dia jadi nabi atau dilantik oleh orang jadi nabi, macam Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani daripada India, yang dilantik oleh orang putih jadi nabi dengan tujuan untuk merosakkan Islam.
Orang putih bawa dia, ajaran dia ke Malaysia, ke Afrika, untuk menyebarkan ajaran dia. Kononnya ada Nabi selepas Muhammad SAW. Di mana ajaran Qadiani hilang. Tak mampu tegak dan berdiri. Walaupun ada pengikut-pengikut dia, tak boleh naik. Tak boleh memadamkan agama Islam. Termasuklah ajaran komunis, sosialis, macam-macam nama lagi. Tak boleh memadamkan agama Islam. Allah Ta'ala buktikan ajaran yang lain daripada Islam itu makin hari, makin kelabu dan lenyap. Islam walaupun tidak ada penjaganya yang kuat, dipelihara oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat. Jadi keistimewaan yang diberi kepada Rasulullah SAW ialah penutup Nabi-Nabi. Kita kena beriman. Beriman sungguh-sungguh. Kalau ada orang jadi Nabi, kena lawan, kena bunuh dia. Hapuskan dia dan hapuskan pengikut-pengikut dia. Itu keistimewaan yang Tuhan beri pada Nabi SAW. Yang ketiga, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga musuh merasa kehebatan dalam jarak sebulan perjalanan unta. Itulah yang menjadi alat perhubungan penting di zaman itu. Yang keempat, dijadikan untuknya dan umatnya bumi sebagai tempat yang dibenarkan sujud bersembahyang dan boleh dibuat bersuci. Yang kelima, dihalalkan kepadanya dan umatnya akan harta rampasan perang, yakni ghanimah, yang diharamkan kepada umat sebelumnya. Yang keenam, diberi kepadanya asy-syafa'atul uzma pada hari kiamat, iaitulah menolong orang, menolong umat manusia pada hari kiamat, yang dipuji oleh seluruh manusia yang dahulu dan yang kemudian. Yang ketujuh, dengan keistimewaan yang tersebut, dia menjadi rasul yang paling mempunyai kelebihan. Berhubung dengan itu, Rasulullah SAW telah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu salatu falyusalli. Wa uhillat liyal ghanaim. Wa lam tuhalla li ahadin qabli. Wa a'titu syafa'ah. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة." متفق عليه. Artinya, diberikan kepada aku 5 perkara. Allah Ta'ala beri pada aku 5 perkara yang belum pernah diberi kepada Nabi-Nabi sebelumku. Dia beri pertolongan kepadaku dengan perasaan gerun di dalam hati musuh dalam jarak sebulan perjalanan. Itu ialah kehebatan yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak sebulan perjalanan unta, musuh sudah rasa gerun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkan dalam hati musuh rasa gerun. Oleh kerana itu Rom mengerahkan bala tentera. Parsi mengerahkan bala tentera kerana menganggap Islam adalah pengancam kepada dia. Sampai hari ini, kuasa-kuasa besar dunia dulu likung Islam ni. Di seluruh pelosok dunia, yang paling takut ialah Islam. Mereka jadikan Islam sebagai bahaya. Itu kerana jahat mereka. Padahal Islam adalah baik. Islam adalah adil. Islam adalah rahmat daripada Allah. Tetapi jahat ikut hawa nafsu, bermusuh dengan Islam. Namun demikian, Tuhan jadikan mereka rasa gerun dan takut kepada Islam ini. Walaupun dalam keadaan orang Islam lemah, miskin, tidak ada apa-apa kemajuan yang sama dengan mereka, tetapi Allah Ta'ala jadikan orang Islam, pengikut Muhammad SAW, ada kehebatan sehingga hari ini. Dijadikan untukku bumi, yakni tanah,
sebagai tempat sembahyang dan dibuat bersuci. Agama lain nak semayang kena ada rumah berhala dia, rumah tokong dia, gereja dia. Kita orang Islam tidak semestinya ada masjid, tidak semestinya ada surau. Bila masuk waktu semayang, kita boleh semayang di mana-mana. Ini keistimewaan yang diberi kepada umat Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bumi dijadikan untuk bersuci. Boleh bersuci dengan bumi. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tak ada air, boleh bertayamum dengan tanah liat. Tanah liat dijadikan ganti berair untuk berwuduk dan untuk mandi wajib dalam mazhab Syafi'i. Batu boleh jadikan untuk istinja, basuh air kecil dan air besar kalau tak ada air dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain mengatakan boleh tayamum, bukan mesti dengan tanah, dengan batu pun boleh. Apa saja yang ada di atas tanah boleh bertayamum dengannya. Ini mazhab lain. Syafi'i kata mesti kena tanah liat, pasir tak boleh, batu tak boleh. Itu mazhab Syafi'i, berlalu sikit. Mazhab lain kata tak apalah, dak tanah liat pun tak apa, boleh dijadikan tayamum untuk ganti daripada air. Batu boleh ganti pada air untuk istinja. Itu mazhab Syafi'i. Syafi'i ni dia bergaluh sikit pada mazhab lain. Mazhab lain bukan bergaluh, tapi mereka menghuraikan dengan cara yang lebih luas. Oleh kerana itu, sekiranya kita tak ada air, gunakan tanah liat. Tak ada tanah liat, gunakan batu pun tak apa. Jangan tak sembahyang terus. Tak semayang, tak boleh. Kena semayang. Pakailah mazhab lain. Tak jadi tak apa, tak jadi salah ikut mazhab lain. Mazhab lain pun orang Islam juga. Mazhab lain pun beramal dengan Quran dan hadis juga. Cuma fahaman saja lain-lain antara ulama-ulama mazhab ini. Kemudian dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Nabi-nabi zaman dulu bila berperang, mengalahkan musuh, harta rampasan tak boleh diambil. Hendaklah dikumpulkan di satu tempat. Letak satu tempat, api akan turun dari langit, bakar semua rampasan itu. Ini umat zaman dulu. Adapun umat Muhammad SAW dihalalkan harta rampasan perang. Bukan halal begitu saja, kena ikut hukum. Harta rampasan itu diserah kepada ketua tentera, diserah pada kerajaan Islam. Kerajaan membahagikan mengikut hukum syarak. Sebahagian daripadanya kepada tentera dan sebahagian kepada orang ramai orang Islam untuk kepentingan umum. Di mana tak boleh kita ngomong kita awak lari, tak boleh, haram. Dosa besar. Dosa besar melarikan harta rampasan perang tak boleh. Ada hukum dia, mesti dibagi mengikut hukum syarak. Zakat ada hukum dia, harta rampasan ada hukum dia, harta ini ambil dengan cara damai ada hukum dia. Tak boleh buat begitu saja. Ini istimewa yang diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi zaman dulu tak boleh ambil. Dia beri kepadaku hak bersyafaat. Nabi kita boleh memberi syafaat pada hari kiamat kelak untuk menolong manusia yang dihimpunkan daripada mahsyar. Tak tahu bila nak dijatuhkan hukuman. Akhirnya mereka bertemu Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup, kerana pernah buat salah dalam syurga dulu. Temu dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh tak sanggup. Doa habis segelang kaum dia. Walaupun diizin oleh Allah Ta'ala, merasa bersalah. Minta izin Nabi Ibrahim. Ibrahim tak sanggup. Minta Nabi Musa. Nabi Musa tak sanggup. Minta Nabi Isa. Nabi Isa tak sanggup. Akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan adalah menjadi kelaziman Nabi itu dibangkitkan khas untuk kaumnya saja. Nabi-nabi zaman dulu diutuskan untuk kaum bangsa dia saja.
Nabi-Nabi Bani Israel, Nabi-Nabi kaum yang lain. Mungkin tiap-tiap kaum ada Nabi dia. Adapun Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Dibangkit kepada manusia seluruhnya. Untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Termasuk umat-umat Nabi zaman dulu, orang Yahudi, orang Kristian, wajib kena masuk Islam. Apa lagi? Agama-agama Majusi, Buddha dan lain-lain. Wajib kena ikut agama Islam juga. Kau ni wajib kena ikut agama Islam. Kena tinggal ajaran-ajaran yang mengarut tu. Mari pada Islam. Islam tu bukan Islam mengucap saja. Islam semualah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Dan aku ni orang Islam. Islam semua. Islam sembahyangnya, Islam nikahnya, Islam makan minumnya, Islam pakaiannya, Islam politiknya, Islam ekonominya, Islam perlembagaan, Islam undang-undang. Semua Islam belaka. Kerana Islam adalah ajaran yang merangkumi seluruh kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbil alamin. Tuhan yang memerintah seluruh alam ini. Tuhan perintah belaka. Bukan saja manusia. Ikan di laut, tanah, segala daratan. Semua buah perintah Tuhan. Maka kita kena ikut hukum Islam. Yang ditetapkan oleh Tuhan dalam semua perkara. Jangan semayang ikut Islam. Puasa ikut Islam. Lepas tu politik tak ikut Islam. Ekonomi tak ikut Islam. Bak kehidupan tak ikut Islam, ikut suka. Jawab dia ikut syaitan. Ikut syaitan, ikut Islam separuh, ikut syaitan separuh. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam, yaumal qiyamati wala fakhra, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra, wa ma min nabiyyin Adama, faman siwahu illa tahta liwa'i wala fakhra. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in wa ana awwalu man yuharriku hilqal jannah yudkhilnihi Allah wa ma'i fuqara'ul mu'minin wala fakhra wa ana akramul awwalin wal akhirin ala rabbi wala fakhra. Rawahu Tirmizi. Artinya, akulah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Bukan kerana bermegah. Di tanganku panji-panji kepujian, bukan kerana memegah. Tidak ada seorang Nabi pun bermula Adam dan Nabi-Nabi yang lain malaikat berada di bawah panji-panjiku, bukan kerana bermegah. Akulah orang yang pertama memberi syafaat dan diterima syafaatnya, dan akulah orang yang pertama menggerakkan halqah pintu syurga. Maka Allah memasukkan aku bersama-sama orang-orang fakir yang beriman, bukan kerana bermegah. Dan akulah semulia-mulia orang yang awal dan akhir di sisi Tuhanku, bukan kerana bermegah. Ini keistimewaan yang Tuhan beri kepada aku. Penghulu seluruh manusia, Nabi Muhammad SAW. Bendera yang paling besar pada hari kiamat. Bendera kecil di bawah Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan. Oleh kerana itu malam Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala bawa Nabi pergi ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Dihimpunkan ruh Nabi-Nabi. Lepas tu diikamat. Tak tahu siapa dia jadi imam. Dia beri tarik Nabi jadi imam. Semua Nabi-Nabi berimamkan Nabi Muhammad SAW. Ditunjukkan malam Isra' dan Mi'raj. Menunjukkan semua Nabi-Nabi adalah Islam. Semayang ada rukuk, ada sujud. Begitulah semua Nabi-Nabi zaman dulu. Tak ada semayang jenis menyembah ada ke tokong. Tak ada. Jenis pakai muzik macam orang Kristian. Jenis lilik wasabih di lengan angguk-angguk macam orang Yahudi. Tak ada. Tak ada begitu. Semuanya ikut Nabi Muhammad SAW, ditunjukkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan Tuhan beri Nabi yang pertama beri syafaat
pada hari kiamat. Dan Nabi tolong orang fakir. Tak ada orang tolong dia di atas dunia ni. Setengah orang tu dah ada surat bagi rakyat, bagi jabat, tolak, kena tolak, tak terima. Pasal apa? Tak sokong kerajaan. Hari kiamat, Nabi bawa dia. Orang yang tolak tu jaga hari kiamat, kena tanya hari kiamat esok. Ini dia. Dengan sebab itu, kita jangan agusing orang fuqara, orang yang berhajat pada Allah Ta'ala. Kerana tak ada orang tolong dia di atas dunia ni. Atas dunia tak ada orang tolong, tak ada orang hera. Pasal apa? Kerana dia bukan orang berpengaruh. Tak ada pengaruh. Tak ada surat. Ada surat kena tolak pula. Hari kiamat. Dia. Dengan syarat kita istiqamah dengan Islam. Jangan kita loleh-loleh lari daripada Islam. Itu tak boleh. Hanya orang fakir, dalam keadaan fakir dia, susah dia, tak berganjak dengan Islam. Maka hari kiamat selamat dia. Hak jahat di atas dunia ni, jaga hari kiamat. Hari kiamat jaga. Dia akan susah. Atas dunia ni nampak senang lah. Bahkan atas dunia pun nampak je senang. Sebenarnya susah di atas dunia. Tak senang, tak boleh nak tidur. Tak lena. Pasal apa? Duduk serabut. Ingat tu nak tamak, tanok. Tuhan jadikan begitu. Mereka yang bersama dengan Islam, Tuhan jadikan tenang di atas dunia dan tenang di hari kiamat kelak. Jangan susah kalau kita bersama dengan Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pesaka Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kebanyakan manusia yang mengaku menjadi pengikut kepada mana-mana Rasul masih tetap memuliakannya dan mengaku berpegang kepada petunjuknya. Bahkan menganggap itulah satu-satunya yang benar. Walaupun mereka sudah menyeleweng dan apa yang dipegang, dipercayai itu tidak ada kena-mengena lagi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul yang kononnya diikut itu. Di zaman Rasul itu masih hidup, mereka menegakkan kebatilan dengan menggubah kata-kata yang indah tetapi bohong bagi menutup penyelewengan dan pembohongan terhadap pesaka ajaran yang sebenar dari Rasul yang sudah wafat itu. Maknanya semua manusia memuliakan Rasul dan Nabi masing-masing. Pada masa Rasul dan Nabi itu masih hidup, tak apalah, Rasul-Rasul itu memimpin mereka dengan ajaran yang sebenar. Bila sudah lama, Rasul itu sudah wafat. Sahabat-sahabatnya juga sudah meninggal dunia. Menyebabkan mereka yang kemudian jadi menyeleweng. Ada yang melantik Rasul itu jadi Tuhan. Dibuatnya patung, dibuatnya berhala. Disembah dan dipuja. Dan meletakkan sifat-sifat Tuhan pada Rasul-Rasul itu. Padahal apa yang mereka buat itu sudah kufur, menyeleweng daripada ajaran Rasul-Rasul itu. Bukan sahaja orang-orang Yahudi dan Kristian yang kita kenal pada hari ini dengan golongan ahli kitab. Mereka menyebut nama Allah. Mereka menganggap Allah sebagai Tuhan. Bahkan kita dibenarkan memakan sembelihan mereka. Bahkan Quran membenarkan kita berkahwin dengan perempuan-perempuan ahli kitab. Dengan nah Quran. Bila ada nah Quran, maka tak ada mazhab lagi. Semua mazhab kena ikut nah Quran ini. Cumanya kita yang tak mengaji saja berasa pelik. Padahal ada dalam Quran perkara ini. Dalam masa yang sama,
orang-orang Yahudi dan Kristian menyeleweng. Dengan sebab itu mereka bukan Islam. Mereka ahli kitab. Sebabnya sebahagian berkitab mereka ubah. Mereka pindah. Mereka menganggap Musa dan Isa sebagai Tuhan juga. Bahkan ulama-ulama yang menyeleweng mengangkat diri mereka sebagai Tuhan. Ini penyelewengan yang berlaku. Bahkan ada kalangan ahli sejarah yang mengatakan termasuklah agama berhala. Bukan sahaja agama orang-orang musyrikin Arab yang tetap memuja Nabi Ibrahim AS, sehingga mereka tak tinggal haji pergi ke Mekah kerana memuliakan Nabi Ibrahim AS. Tetapi mereka sudah menyeleweng daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Bahkan ada kalangan ahli sejarah yang mengatakan agama Hindu yang menjadi penganut penduduk-penduduk di Timur Asia asalnya adalah ajaran Ibrahim AS. Kerana Ibrahim dilahirkan di Iraq, Babylon ialah negeri yang terletak di Iraq, Turki, Syria, Syam dan negeri Teluk, bersempadan dengan India, di mana pengikut-pengikutnya membawa ajaran itu ke India. Bersudah lama, ratus tahun, ribu tahun, mereka jadi sesat. Bahkan mereka namakan Brahma. Ada mengatakan perkataan Brahma dalam agama Hindu daripada Ibrahim AS. Mereka sudah menyeleweng, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nabi-Nabi dilantik menjadi Tuhan. Sudah menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Ini tak ikut pesaka yang sebenar. Ataupun mereka yang menerima pesaka itu khianat. Mereka yang menerima pesaka ialah ulama-ulama. Innamal ulama'u warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama, orang-orang alim adalah orang yang menjadi waris kepada nabi-nabi, yang menerima ajaran nabi. Tapi kalau waris ni jahat, menyeleweng, orang ramai jadi menyeleweng juga. Inilah yang berlaku. Begitulah manusia menurut fitrah kejadian mereka mestilah mempunyai kepercayaan dan mempersucikan apa yang dipercayai, walaupun secara melulu. Contohnya sering kali berlaku apabila menyeleweng dari ajaran Allah yang diberitahu oleh Rasul dengan berdalihkan ajaran dan hujah-hujah palsu, sehingga hilangnya nilai-nilai yang sebenar. Jahat bertukar menjadi baik, kebaikan dianggap kejahatan. Orang-orang yang mengaku berperi kemanusiaan dan memperjuangkan hak asasi manusia, sebenarnya mereka yang tenggelam di dalam nafsu kebinatangan. Orang-orang yang mendakwa menegakkan keadilan, sebenarnya si zalim yang mengubah nama zalim kepada adil. Banyak sekali pengorbanan yang disumbangkan untuk menegakkan kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi kebebasan dan kemerdekaan yang sebenar selalu diancam dengan menggunakan nama kemerdekaan dan kebebasan. Adalah mendukacitakan mereka melakukan kerja-kerja tersebut mengaku menjadi pengikut Rasul dan Nabi-Nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Apa yang berlaku ialah fitrah. Fitrah yang disebut dengan naluri ataupun sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia yang diberi akal oleh Allah, percaya kepada adanya Tuhan. Sama ada dia belajar, dia tak belajar, dia percaya adanya Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada. Dalam masa yang sama, dia percaya adanya baik dan buruk. Sudah lama jadi tersasar. Tersasar bukan sahaja silap melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Bahkan dalam perkara halal dan haram. Halal jadi haram, haram jadi halal. Jadi bercelaru habis. Kadang-kadang menafsirkan secara tak betul. Yang terkini saya duanya berlaku. Sebagai satu contoh, apabila
seorang wanita muslimah di Norway pakai jilbab. Dia telah dipukul dan jadi qih mahkamah. Dan di sana terdapat orang-orang Norway yang bukan Islam bersimpati dengan muslimat yang kena pukul ni. Dan mereka mengadakan satu tunjuk perasaan, satu protes di Norway. Ini baru ni. Nak simpati kepada muslimat yang pakai jilbab ni, tunjuk pakai jilbab belakang, hak lelaki pakai jilbab juga. Hak lelaki pakai jilbab juga. Padahal orang puan dia pakai jilbab. Nak tunjuk simpati. Ini ada di siar dia berita-berita. Dia buat tunjuk perasaan kerana seorang muslimat yang pakai jilbab kena katok. Maka pakai tunjuk perasaan, habis pakai jilbab. Lelaki puan. Termasuk orang yang telanjang pakai jilbab juga. Nak tunjuk simpati. Ini menunjukkan fitrah dia ada. Sifat semula jadi dia ada. Cumanya penafsiran dia tak betul. Ini bukan saja berlaku kepada nabi-nabi zaman dulu, bahkan berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, ta'ati al-nasi zamanun khadda'ah sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yatakallamu fiha ar-ruwaidah. Qila ya Rasulullah wa ma ar-ruwaidah? Al-khasah yatakallamu bi amri al-ammah, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan berlaku di akhir zaman, Nabi kata. Di akhir zaman akan berlaku tahun-tahun yang mengelirukan. Tahun yang mengelirukan. Dengan makna musim-musim jadi berubah. Nabi dah sebut. Masa dah hujan jadi hujan. Masa tak sejuk jadi sejuk. Masa sejuk jadi panas. Masa panas jadi sejuk. Ini kerana perjalanan dunia yang tak betul. Sanawatun khadda'ah. Yakni tahun-tahun yang mengelirukan. Yang menipu. Ada ulama menafsirkan dengan tahun-tahun tak mengikut musim yang betul. Dan kita tengok sendiri pada hari ini. Berlaku ribut, berlaku macam-macam. Dan akan berlaku. Orang yang bercakap benar dia anggap bohong. Orang yang bohong dia anggap benar. Orang yang amanah dia khianat. Orang yang khianat dia beri amanah pula. Ini berlaku. Dan Ar-Ruwaidah bercakap, kata Nabi. Lalu sahabat tanya apa dia Ruwaidah? Nabi kata orang bodoh bercakap perkara orang cerdik. Orang jahil bercakap perkara orang alim. Orang jahil bercakap berkenaan dengan agama. Dia jahil dalam bab agama, bercakap agama. Maka jadi keliru habis. Ini yang akan berlaku di akhir zaman. Begitulah berlaku di zaman Nabi-Nabi zaman dahulu. Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi baru. Adapun zaman selepas Nabi Muhammad SAW, tak ada Nabi. Tapi Allah Ta'ala akan lahirkan ulama-ulama yang mempertahankan Islam. Dan Allah lahirkan kumpulan bersama dengan ulama itu. Jamaah yang memperjuang dan menegakkan Islam. Kecuali bila Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia. Bila dunia nak kiamat, maka ulama-ulama dimatikan. Dengan makna Quran diangkat. Tak ada lagi orang reti Quran. Tak ada lagi orang sembahyang. Tak ada lagi orang pergi ke Mekah. Dan akhirnya pakat rombok Kaabah. Pakat rombok Kaabah kerana dipercayai di bawah Kaabah tu ada mata banyak. Jadi rombok Kaabah. Tak ada lagi orang Islam. Di masa itulah berlakunya kiamat. Menunjukkan bahawa penyelewengan manusia itu akan berlaku. Bila sudah lama daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Untuk memahami hakikat yang sebenar, hendaklah diketahui dan dipahami sedalam-dalamnya bahawa kesemua ajaran yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah ajaran Islam. Kesemua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menganut Islam.
beriman dan Islam kepada semua yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpesan kepada anak cucu mereka supaya menjadi Islam. Islam adalah satu-satunya agama Allah. Lain pada Islam bukan agama Allah. Di sini disebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Din ini ialah ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, politik, ekonomi dan segala cara hidup ialah Islam. Islam, tak ada lain pada Islam. Lain pada Islam ditolak. Bukan sahaja Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, termasuklah nasionalisme, kapitalisme, pragmatisme, komunisme, liberalisme. Ini semua ditolak. Sama ada dalam perkara ibadat, politik, ekonomi, pakaian, makanan, hanya Islam saja. Ini makna inna dina 'indallahi Islam. Dan makna wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang berpegang, yang menuntut, yang belajar lain pada Islam, maka dia ditolak di akhirat, termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Islam itu sama ada dalam perkara hubungan dengan Allah yang kita semua ibadat, termasuklah dunia. Pakaian kita, ada pakaian halal, pakaian haram. Makanan kita, makanan halal, makanan haram. Hubungan lelaki perempuan, ada halal dan haram. Mengetah negara, ada adil dan zalim. Ekonomi, ada halal dan haram. Engineer, kejuruteraan, ada halal dan haram. Semua ada kaitan dengan hukum agama. Tidak ada perkara yang tak berkait dengan agama. Di sinilah malaikat-malaikat ditugaskan untuk mencatat amalan manusia. Di mana sahaja manusia itu berada. Bukan sahaja di masjid, dia pergi ke Mekah, termasuk dia di Kedah, dia di pejabat, dia di laut, dia di darat. Semua dicatat oleh malaikat. Perkara ni boleh, perkara ni tak boleh. Perkara ni halal, haram, makruh, sunat. Semua ada berlaku. Inilah yang dinamakan Islam. Dan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul pesan kepada anak-anak cucu mereka. Semuanya anak cucu Nabi berlaku. Orang Yahudi dikatakan anak cucu Nabi Ibrahim. Kita ni anak cucu Nabi Nuh, bukan saja Nabi Adam. Anak cucu Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi berpesan kepada anak cucu mereka di kalangan seluruh manusia supaya berpegang dengan Islam. Bacalah firman Allah Ta'ala. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 132 hingga 133. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ialah pesanan. Bila dia nak mati, pesan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda mati? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya,
apa yang kamu sembah selepas aku meninggal? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya Islam kepadanya. Ayat ni daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah termasuk dalam surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Di Madinah, ramai orang-orang Yahudi berkumpul di situ kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang dijanjikan zahirnya oleh Nabi-Nabi di zaman dahulu. Allah Ta'ala nak tutupkan dunia dengan Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ramailah orang-orang Yahudi berhijrah ke situ. Dan di sana termasuk orang-orang Kristian. Padri-padri mereka yang masih berpegang dengan agama asal yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Di zaman kezaliman, padri-padri ini beruzlah, mengasingkan diri di padang pasir yang jauh, di Bukit Buka dan Gunung Ganang, bersembunyi dalam gua, di pulau-pulau di tengah lautan. Bukan betapa ini beruzlah membawa agama, kerana dunia dalam keadaan rosak. Orang tua-tua Melayu kata tak apa nak cari ilmu lebih. Sebenarnya mereka beruzlah, mengasingkan diri. Mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengaku Muhammad adalah Rasulullah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala turunkan ayat di Madinah untuk dibaca kepada orang-orang Yahudi yang sedang menunggu di Madinah. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, termasuklah penganut agama Yahudi dan Kristian, mengaku memuliakan Nabi Ibrahim, Abraham ataupun Brahma mereka sebut. Dan Nabi Yaqub adalah bapa kepada bangsa Yahudi. Allah Ta'ala menurunkan ayat menyatakan Nabi Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya bahawa Allah Ta'ala pilih satu agama saja, iaitulah agama Islam. Tak ada agama lain. Dan dikisahkan Nabi Yaqub dalam keadaan nazak, dikelilingi oleh anak-anaknya. Yaqub menyoal anak-anaknya ketika dalam keadaan nazak, wahai anak-anak kesayanganku, siapa yang kamu sembah selepas aku meninggal dunia? Anak-anak Yaqub menjawab, kami menyembah Allah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan nenek moyang kita, Tuhan yang satu. Dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Di sinilah banyak pendeta-pendeta Yahudi dan padri-padri Kristian yang ikhlas akhirnya masuk Islam setelah bertemu dengan Islam. Abdullah bin Salam dan lain-lain lagi yang bertemu dengan Nabi SAW akhirnya masuk Islam. Termasuk dua orang padri yang musafir daripada Syam mencari Nabi akhir zaman yang zahir, lalu bertemu dengan Madinah. Mereka melihat bumi Madinah yang subur di tengah padang pasir. Lalu mereka masuk dan diberitahu Nabi sudah berhijrah. Lalu dua padri ini bertemu dengan Nabi SAW dan bertanyakan, apakah saksi yang paling besar sekali di sisi Allah? Lalu Allah menurunkan ayat, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilm qa'iman bil qist inna dina indallahi al-islam. Allah Ta'ala turunkan ayat ini yang jadi wirid
Allah Ta'ala menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Dia saja, Allah Tuhan. Dan malaikat menjadi saksi, dan ulama-ulama menjadi saksi, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Lalu kedua-dua padri ini masuk Islam. Masuk Islam. Dikisahkan bagaimana seorang padri yang bertugas dengan Pop di Vatikan. Vatikan ialah pusat agama Kristian Katolik. Apabila Raja Rom masuk Kristian, oleh kerana ramai dia orang ikut Kristian, lalu Raja Rom ajak padri-padri. Oleh kerana Bible, Injil banyak sangat, direka Injil ni, lalu diadakan muktamar, diadakan persenangan untuk bincang kitab-kitab Injil. Akhirnya mereka pakai 4 Injil yang sesuai dengan berhala, yang sesuai dengan syirik. Maka Raja Rom menganut agama Kristian syirik yang bertukar jadi mazhab Katolik. Mazhab Katolik pusat dia di Vatican City. Patutnya pusat agama Kristian ni di Palestin, kerana Nabi Isa zahir di Palestin, Ibrahim juga Palestin, dan Nabi kita Isra dan Mi'raj di Palestin. Negeri Nabi-Nabi ini ubah di Vatican City, di mana seorang petugas kepada Pop yang jaga dia punya bilik bacaan, dia terbaca satu kitab, iaitulah Injil Barnabas, yang menyebut berkenaan dengan tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Isa bukan anak Allah, Nabi-Nabi bukan Tuhan, Tuhan satu saja. Lalu padri ini buat lari Injil ni keluar, dan dia masuk Islam, menjadi orang Islam. Dan Injil Barnabas disimpan menjadi barang lama, tak dikaji oleh mereka, menunjukkan bahawa satu-satu agama yang Allah Ta'ala iktiraf ialah agama Islam. Tak ada agama lain. Agama lain sudah diubah. Itulah sebahagian daripada kenyataan daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tentang huraiannya telah kita kaji di dalam mukaddimah perbincangan kita. Wallahu a'lam.